Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita semua bersyukur kepada Allah kerana Dia dengan limpah kurnianya, dengan hidayah dan taufik daripadanya, telah memberikan kepada kita peluang untuk kita datang ke rumahnya dan kita melakukan ibadah yang agung di sisinya, iaitu melakukan solat berjemaah. Ini satu nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini seperti mana saya dimaklumkan dengan orang yang berhubung dengan saya mewakili pihak surau untuk menyampaikan kuliah berkenaan dengan sirah ibadah haji. Maksudnya sekarang ini ibadah haji yang kita lakukan, bagaimana kaitannya, bagaimana perjalanannya, dan juga sehingga kepada ibadah haji yang telah dilakukan, yang telah ditunaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedia maklum bahawa dalam Islam ni dia ada rukun. Rukun Islam yang mana salah satu daripada rukun Islam ialah menunaikan haji. Dan perkara itu diketahui oleh semua orang Islam. Dan 5 rukun ini ialah merupakan satu tonggak yang utama dalam Islam, yang sekiranya seseorang itu Muslim dia kena lakukannya. Cuma haji ialah satu rukun yang mana kalau ada kemampuan maka barulah dia diwajibkan untuk tunaikan haji. Kalau tak ada kemampuan maka dia tidak wajib untuk tunaikan haji. Tapi walau bagaimanapun haji ini difardukan oleh Allah Ta'ala, dan sesiapa yang menolak kefarduan haji, dia boleh jatuh kafir. Maksud satu orang, dia kata bahawa haji itu tak wajib, maka dia boleh jatuh kafir. Na'udzubillah. Bukan saja haji, bahkan apa-apa perintah lain yang ia adalah secara pasti daripada agama, kalau seseorang menafikannya atau mengingkarinya, maka imannya boleh gugur dan dia boleh jatuh kafir. Contoh macam satu orang, dia kata solat tak wajib, solat fardu maksudnya, atau dia menafikan zakat dan juga rukun Islam yang lain, maka dia boleh jatuh kafir. Na'udzubillah. Disuruh pada orang ini supaya dia memperbaharui semula syahadahnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, amalan yang sangat agung dalam Islam, antara amalan yang sangat agung dalam Islam ialah amalan haji. Dan amalan haji ini dia bermula bukan daripada sejak zaman Nabi SAW, bahkan dia bermula sebelum daripada zaman Nabi SAW lagi, iaitu daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Kan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS ialah seorang yang mana Nabi yang agung dan termasuk di antara seorang Nabi Ulul Azmi, yang namanya beberapa kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan Nabi yang merupakan antara Nabi yang menerima ujian yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim AS ini ialah merupakan orang yang diperintahkan untuk memanggil manusia untuk melakukan haji, menunaikan haji. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim AS ialah merupakan orang yang berasal dari Iraq. Nabi Ibrahim AS berasal daripada Iraq,
berasal daripada kota Babil. Dan Nabi Ibrahim AS telah berkahwin dengan isterinya yang pertama, iaitu namanya Sarah. Dan hasil perkahwinan ini, Nabi Ibrahim AS tak dapat anak. Tak dapat anak. Sampailah baginda Nabi Ibrahim AS berusia lebih kurang 80 tahun, bahkan 80 tahun lebih. Tetapi masih tidak dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak. Kemudian dalam siri dakwah Nabi Ibrahim AS, baginda melakukan dakwah daripada Iraq, baginda telah berpindah pula pergi ke Syam. Dan daripada Syam, baginda telah berpindah pula pergi ke Mesir. Dan ketika sampai di Mesir, Nabi Ibrahim AS telah mendapat seorang hamba yang kemudian dibebaskan dan kemudian dikahwini, iaitu yang bernama Hajar. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi kemudian Nabi Ibrahim AS telah berkahwin dengan Hajar. Hajar ini ialah merupakan isteri yang kedua kepada Nabi Ibrahim AS. Isteri yang pertama bernama Sarah dan isteri yang kedua ialah bernama Hajar. Dan bila Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan Hajar, dan Hajar ini ialah berasal daripada Mesir. Hajar ini ialah berasal daripada Mesir. Nabi Ibrahim AS telah mendapat anak yang pertama daripada isteri kedua ini, iaitu anak itu bernama Nabi Ismail AS. Ismail. Waktu tu Nabi Ismail AS masih lagi kecil, anak yang kecil. Bila lahir saja Nabi Ismail AS, Nabi Ibrahim AS sangat-sangat sayangkan kepada Nabi Ismail AS. Dan kita pun sedia maklum, satu orang kalau kahwin, bila dapat anak, dan kalau anak tu dapat ketika usia dah tua, maka dia punya sayang dia kepada anak dia ialah melebihi daripada orang yang dapat anak awal. Contoh, satu orang kahwin, dia kadang-kadang nak anak, setahun kahwin, 2 tahun kahwin, 3 tahun kahwin. Kadang-kadang lepas 10 tahun kahwin baru dapat anak. Ada macam tu. Jadi anak tu kalau dia dapat selepas 10 tahun menunggu, maka dia punya sayang dia ialah tak terkira dan melebihi daripada orang yang dapat anak awal. Macam itulah Nabi Ibrahim AS setelah puluh tahun kahwin dengan isteri pertama tak dapat anak. Nabi Ibrahim AS kahwin dengan isteri yang kedua, kemudian barulah dikurniakan anak. Dan ditulis di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, anak yang pertama daripada isteri kedua ini, iaitu Nabi Ismail ini, dapat ketika Nabi Ibrahim AS berusia 86 tahun. Dah tua, 86 tahun baru dapat anak. Kalau satu orang yang masuk dah sangat tua dah, baru dapat anak pertama. Jadi Nabi Ibrahim AS sangat-sangat sayangkan kepada anak dia ini. Betul-betul sayang kepada anak dia. Tapi Allah Ta'ala Maha tahu bahawa Nabi Ibrahim AS ini begitu sayangkan kepada anaknya, Nabi Ismail ini. Dan Allah Ta'ala nak dalam hati Nabi Ibrahim AS ini hanya diutamakan cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, kasih kepada Allah Ta'ala melebihi segala-galanya, melebihi daripada kasihkan kepada anaknya. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu menguji Nabi Ibrahim AS dengan satu ujian yang amat berat. Apa Allah perintahkan? Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS supaya membawa anak dan isteri ini, Hajar dan anak Ismail, ditinggalkan di satu lembah atau satu kawasan yang mana kering kontang, tak ada makanan, tak ada minuman. Tapi Nabi Ibrahim AS ialah seorang hamba Allah Ta'ala yang taat, amat-amat taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Ibrahim AS telah bawa anak dan isteri ini dibawa daripada tanah Syam. Syam maksud daripada zaman tu Palestin. Palestin juga termasuk dalam Syam. Dibawa daripada tanah Syam sampailah ke Mekah untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Dan ini jaraknya bukan dekat. Kalau kita lihat daripada Palestin nak pergi ke Mekah, mungkin jaraknya ialah lebih kurang dalam hampir 2000 km. Tapi Nabi Ibrahim AS semata-mata untuk mentaati dan menjalankan perintah Allah Ta'ala tersebut, telah berjalan daripada Syam, bergerak merentasi padang pasir yang hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Mungkin baginda berjalan kaki atau mungkin juga menunggang binatang,
baginda bergerak, dan zaman tu tak ada bas, tak ada pun kapal terbang, tak ada pun kemudahan kenderaan yang ada seperti zaman kita ini. Baginda bergerak sampailah ke mana? Sampai ke satu lembah yang mana tak ada apa-apa kering kontang di lembah tersebut. Dan dalam Quran Allah sebutkan, iaitu Nabi Ibrahim cerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Nabi Ibrahim tinggalkan anak dan isterinya di tempat tersebut. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalkan anak di situ. Dalam hadis dalam Bukhari yang disebutkan, bila Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di Mekah, waktu itu Mekah apa pun tak ada. Waktu ni Kaabah pun tak ada lagi. Sekarang ada Kaabah. Waktu tu Mekah kering kontang, apa pun tak ada. Dan yang ada waktu tu di tengah-tengah padang pasir. Mekah ni berada di kawasan rendah. Dalam bahasa Arab dipanggil wadi. Wadi ini ialah kawasan yang mana terletak di antara dua gunung, dua bukit yang besar, maksud dua gunung yang besar, dan dia berada di kawasan rendah. Dan di tengah, di bawah kawasan rendah itu ada sebatang pokok yang besar, dalam bahasa Arab dipanggil dawah. Nabi Ibrahim AS telah suruh anak dari sini duduk kat bawah pokok tu. Nabi Ibrahim bekalkan mereka sekarung kurma dan juga sedikit air. Hari kurma dan air. Kemudian Nabi Ibrahim AS tinggalkan mereka, baginda nak pergi. Bila baginda Nabi Ibrahim AS nak pergi, isterinya Hajar tanya kepada suaminya, dia kata, abang, ke mana abang nak tinggalkan kami? Ini diberitahu dalam hadis, ke mana abang nak tinggalkan kami? Nabi Ibrahim AS tidak jawab pertanyaan di sini itu. Tapi bila tengok suaminya tak jawab, maka Hajar telah tanya, Allahu amaraka bihada, adakah Allah yang perintahkan kepada abang untuk tinggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim AS telah jawab, Allah, mana Allah yang telah perintahkan. Bila Nabi Ibrahim AS jawab bahawa yang perintahkan aku untuk tinggalkan kamu di sini ialah Allah, terus jawapan daripada Hajar, seorang wanita yang juga taat kepada Allah, wanita yang juga beriman, wanita salihah, jawapan yang luar biasa. Apa jawab Hajar? Idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau yang perintahkan itu Allah, maka pasti dan pasti Allah tidak akan membiarkan kita, Allah tidak akan membinasakan kita. Maksud pasti Allah akan jaga kita. Nabi Ibrahim AS pergi. Maka baginda pergi, dan sudah pastinya baginda sebagai seorang Nabi, Nabi Ibrahim pergi terus menjalankan dakwah dan juga melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Ibrahim AS pergi, Hajar dan juga anaknya yang kecil ini, Ismail AS, waktu itu masih lagi kecil, tinggal. Mereka makan apa? Makan kurma dan juga minum air. Tapi kurma hanya ada pun dalam sekarung dan juga air yang begitu sedikit. Jadi tahan manalah sangat makanan dan minuman tu. Tak lama lepas tu makanan dan minuman pun habis. Ismail AS menangis, nakkan air. Nakkan air. Jadi kelaparan dan juga kehausan. Waktu tu Hajar apa buat? Dia pun cari air. Jadi oleh kerana waktu tu Mekah ni dia berada di kawasan rendah, kawasan berada di kawasan rendah wadi, Hajar telah naik di atas bukit yang sekarang ini kita panggil Bukit Safa. Kenapa dia naik atas bukit nak cari air? Kokok kalau naik atas nampak dari jauh ada orang bawa air atau ada tempat yang ada air. Maka dia telah naik di atas Bukit Safa. Kemudian dia tengok tak nampak, tak ada air. Lepas tu dia pergi pula ke Bukit Marwah, Safa dan juga Marwah. Dia pergi ke Marwah juga tak ada air. Lepas tu turun balik naik lagi Bukit Safa. Dan begitulah Hajar telah pergi daripada Safa ke Marwah, ulang-alik Safa Marwah sebanyak 7 kali semata-mata untuk mencari air untuk anaknya. Dan Nabi SAW telah bersabda, hari ini seluruh dunia yang mereka datang buat haji ataupun untuk buat umrah dan mereka melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, mereka bersa'i antara Safa dan Marwah, dan bilangan mereka hanya Allah yang tahu, mungkin dah jutaan, bahkan mungkin dah ratusan jutaan manusia yang datang. Yang mereka datang ke Mekah, mereka buat haji antara Safa dan Marwah, sa'i Safa Marwah, mereka lakukan umrah, sa'i antara Safa dan Marwah. Semua mereka yang buat amalan tu, mereka bukan ikut amalan seorang lelaki, tetapi mereka mengikuti amalan
seorang wanita yang taat kepada Allah, iaitu Hajar alaihissalam. Mana semua tuju dia. Bahkan perbuatan itu juga dituruti oleh ketua kepada sekalian makhluk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sendiri pun sa'i antara Safa dan Marwah, yang mana perbuatan itu awalnya dilakukan oleh wanita Hajar, isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang wanita yang salah, yang mana dia cakap dengan mulut dia, kalau yang perintahkan Allah, maka pasti Allah SWT tidak akan menyediakan kita. Lepas tu, lepas dah sampai ke larian yang ketujuh, dia berada di atas bukit Marwah. Mana Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Kali yang ketujuh berada di atas Marwah. Bila sampai di atas Marwah, Hajar dengar macam bunyi suara. Macam ada bunyi suara. Dia berjauh, tapi tak nampak orang. Dia kata, siapa tu? Tiba-tiba muncul Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam muncul dengan sayapnya. Dan Hajar waktu tu bila tengok Jibril alaihissalam, dia macam ketakutan. Kerana waktu tu tak ada orang. Ni dari mana orang ni datang? Tiba-tiba makhluk ni dari mana datang? Dan waktu tu Jibril alaihissalam telah menenangkan Hajar. Dan Jibril alaihissalam waktu tu dia berada berhampiran dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita pergi tengok kan Bukit Safa, Marwah, Kaabah kan dekat sekarang dekat bawah. Dan Bukit Safa dia katalah, contoh kata di Kaabah, dan Safa dekat situ. Jadi waktu tu Jibril alaihissalam muncul berhampiran dengan Ismail. Ismail waktu tu sedang duduk di bawah pokok yang mana dekat dengan tapak Kaabah sekarang. Tapi waktu tu tak ada lagi Kaabah. Jibril alaihissalam telah buat apa? Jibril alaihissalam telah kuis dengan dia punya tumitnya. Ada riwayat lain bagi tahu dia telah kuis dengan dia punya sayap dia. Ada riwayat yang sebutkan sayap, ada riwayat yang sebutkan tumitnya. Allah Maha tahu, tapi walau bagaimanapun dua-dua riwayat boleh diterima. Jibril alaihissalam telah kuis dengan tumitnya, dan seolah dia telah hentak tumitnya. Maka daripada hentakan tumit Jibril alaihissalam telah terkeluarnya air, telah terpancarnya air. Dan air itu membuak-buak keluar berhampiran dengan Ismail alaihissalam. Kemudian bila tengok air, dan kemudian Jibril alaihissalam beritahu air ini ialah kurniaan Allah Ta'ala kepada kamu. Allah Ta'ala bagi kepada kamu. Jadi bila air itu membuak-buak keluar, yang lain kat sini kadang orang biasa cerita bahawa air itu keluar daripada kaki Nabi Ismail AS. Mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar. Allah Maha tahu, tapi sepanjang apa yang dilihat di dalam hadis, dalam Bukhari juga disebutkan, riwayatnya beritahu, iaitu keluarnya air Zam-Zam itu daripada tumit Jibril. Dan riwayat yang lain menyebutkan daripada sayap Jibril alaihissalam, bukan daripada tumit Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun biasanya orang cerita demikian, tetapi wallahualam sepanjang yang saya temui di dalam kitab hadis ialah keluarnya daripada tumit Jibril alaihissalam atau daripada sayap Jibril alaihissalam setelah dikuis. Jadi kemudian Hajar alaihissalam datang. Hajar alaihissalam diturun, dan kemudian oleh kerana air itu membuak-buak, Hajar alaihissalam telah kumpulkan air tersebut. Macam kita kata buat hadangan di tepi dia, supaya air itu terkumpul, dia telah buat. Dan waktu itu Hajar telah sebut Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Zam-Zam ni ialah menggunakan kumpul. Maksudnya kumpul di sini. Hajar telah macam buat supaya air itu bertakung di tengah, dia tidak mengalir ke tepi, maka dia telah buat Zam-Zam, Zam-Zam, dia telah tahan air itu. Jadi Nabi SAW dalam hadis ketika menceritakan hadis ini, Rasulullah kata ketika Hajar telah menghadang air tersebut, Rasulullah kata semoga Allah Ta'ala merahmati ibu Ismail, Hajar. Kalaulah dia biarkan air itu, Zam-Zam itu, dia biarkan mengalir, maka Zam-Zam itu akan mengalir ke seluruh dunia. Maksud nak bagi tahu begitu berkatnya air Allah SWT kurniakan kepada mereka. Dan kemudian air ini milik mereka berdua. Allah kurniakan kepada Hajar dan juga kepada Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ini dua-dua anak kepada Nabi, isteri, anak dan isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang soleh, suami yang soleh, isteri yang soleh, anak yang soleh, keluarga yang sangat-sangat diberkati, keluarga yang sangat mulia. Allah kurniakan kepada mereka Zam-Zam. Kemudian waktu tu Nabi Ismail alaihissalam pun dah mula membesar. Maksud dah mula membesar, satu kafilah lalu, kabilah Arab. Kabilah Arab ini ialah daripada kabilah Jurhum. Mereka lalu,
daripada padang pasir zaman dulu, mana kabilah Badui ataupun kita tersuku nomad, di mana ada sumber air, mereka akan berhenti kat situ. Jadi daripada jauh mereka nampak ada burung terbang. Daripada jauh mereka nampak ada burung terbang. Mereka pun faham, biasanya kalau di tempat yang ada burung terbang, di situ ada air. Itu tanda ada air. Mereka hantar 2 orang utusan mereka pergi tengok di tempat yang ada burung itu terbang, dan mereka mendapati memang di situ ada air. 2 orang utusan ni balik, jumpa dengan mereka, bagi tahu memang di situ ada air. Mereka pun datang. Bila mereka sampai kat situ, mereka tengok ada seorang wanita dan juga anak kecil. Anak masih kecil, mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Ismail AS masih kecil. Dan kemudian mereka kata, kami ni kabilah, ada kabilah dulu di sini, jadi boleh tak kami nak berhenti kat sini? Kami juga nak gunakan air ini, kami nak duduk kat sini. Hajar AS kata, boleh, kamu boleh duduk sini, tapi ada syarat. Apa syarat dia? Air ini milik kami. Air ini hak milik kami. Kamu tak ada pun hak pada air ini. Mana kamu tak boleh nak kuasai air ini. Zam-zam ini milik kami. Kamu tak boleh kacau air ini. Kalau kamu nak duduk, silakan, kamu boleh duduk sini. Mereka kata okey, mereka setuju. Jadi kabilah Jurhum ni pun duduk. Jurhum ni antara kabilah Arab yang awal. Kabilah Arab yang awal, kabilah Arab kuno. Jadi mereka pun duduk situ. Mereka duduk situ, dan mereka duduk dalam keadaan aman. Dan kemudian waktu tu Ismail AS dah makin besar. Ismail AS dah makin besar. Dalam hadis disebutkan bila Nabi Ismail AS dah makin dewasa, mungkin dah umur belasan tahun. Dan waktu tu Nabi Ibrahim tak balik lagi. Nabi Ibrahim masih lagi pergi berdakwah dalam urusan yang diperintah oleh Allah kepada baginda. Waktu tu Nabi Ismail AS dah mula membesar. Dan Nabi Ismail bila membesar, orang dia Islam, orang dia kacak. Jadi bila tengok Nabi Ismail AS orang dia kacak, orang dia Islam, kabilah Jurhum tu pun, mereka ada anak gadis. Mereka pun minat dengan Nabi Ismail AS. Mereka pun telah kahwinkan anak gadis mereka dengan Nabi Ismail AS. Maka isteri Nabi Ismail AS yang pertama ialah daripada kabilah Jurhum. Dan kabilah Jurhum yang Arab. Dan Nabi Ismail bukan Arab, Nabi Ibrahim bukan Arab, dan Nabi Ismail juga bukan Arab. Tapi bila kahwin dengan Jurhum ini, maka bila dapat anak Arab. Anak tu anak Arab. Sebab itu dipanggil Al-Arab Al-Musta'aribah. Arab Musta'aribah ni ialah Arab campur. Maksudnya kahwin tu. Jadi Nabi Ismail AS telah kahwin dengan isteri yang pertama daripada kabilah Jurhum, iaitu kabilah Arab yang awal. Maka lepas tu, selepas mereka dah kahwin, akhirnya Nabi Ibrahim AS yang pergi lama, baginda rasa rindu dengan anak dan juga isterinya ditinggalkan. Nabi Ibrahim AS balik. Baginda pergi, setelah pergi lama, jadi dianggarkan belasan tahun. Wallah alam, dalam kitab-kitab hadis tak ada disebutkan berapa tahun beliau pergi, baginda Nabi Ibrahim AS pergi. Tapi kita boleh bayangkan, kalaulah dia pergi ketika anaknya kecil, dan lepas tu dia bila balik, anak dia dah kahwin. Mungkin kahwin umur belasan, dah bantu orang kahwin awal. Mungkin kahwin katalah umur 15 ataupun 16 kahwin, katalah awal di bulan 16 kahwin. Maknanya Nabi Ibrahim AS pergi tu belasan tahun. Lepas tu Nabi Ibrahim AS balik untuk jumpa dengan anaknya. Dan baginda Nabi Ibrahim AS pun tak tahu yang anaknya pun dah kahwin, Ismail ni. Bila Nabi Ibrahim AS sampai di Mekah, Nabi Ibrahim telah tanya mana Ismail. Jadi orang bagi tahu Ismail dia duduk kat rumah sekian, tu rumah tu. Nabi Ibrahim pun pergi. Nabi Ibrahim pun ketuk pintu, keluar satu orang wanita, isteri Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tanya, Ismail mana? Dia kata Ismail keluar, pergi memburu. Nabi Ibrahim tanya, macam mana dengan keadaan kamu? Bagaimana dengan kehidupan kamu? Isteri dia ni, bila orang tu tanya, dia pun tak tahu yang datang ni pak mertua dia. Nabi Ibrahim AS ni pak mertua dia pun tak tahu. Dia kata, Nabi Ibrahim tanya macam mana kehidupan kamu? Okey ke tak okey ke, susah ke senang? Itu maksud dia. Jadi isteri dia terus cerita. Isteri dia mengadu dengan Nabi Ibrahim. Dia kata kami kena kehidupan susah, kami pergi kehidupan sempit, kami ni dia bergaduh dengan Nabi Ibrahim. Dan dia pun tak tahu yang datang ni pak mertua dia tak pernah jumpa. Jadi lepas tu Nabi Ibrahim AS dengar,
Bila selesai Nabi cerita semua, Nabi Ibrahim AS pun sebelum pergi, Nabi Ibrahim kata, nanti bila suami kau pulang, salam pada dia, bagi tahu satu orang tua datang, dan waktu tu salam dengan dia, dan bagi tahu pesan dengan suami kau nanti bila dia balik, bahawa aku pesan dengan dia, tukar bendul pintu rumah kau. Tukar bendul pintu rumah kau. Nabi Ismail balik. Nabi Ismail AS bila balik, Nabi Ismail macam ada, dalam hadis sebutkan, Nabi Ismail macam ada merasai ada orang datang tadi. Ialah Nabi. Jadi firasat para Nabi ini mempunyai firasat yang begitu tinggi. Wahyu dan juga firasat itu biasa kalau orang soleh berlaku lagi lah para Nabi. Jadi Nabi Ismail balik, bagi dia macam menyedari tadi ada orang datang. Nabi Ismail tanya, tadi ada siapa datang tak? Dia tak ada, satu orang tua sekian. Nabi Ismail tahu yang datang tu ayah dia. Kemudian Nabi Ismail tanya, apa yang berlaku? Jadi isteri dia pun cerita sekian. Kemudian selepas tu isteri dia bagi tahu lelaki itu sebelum dia pergi, dia telah pesan kepada abang, dia bagi kirim salam kepada abang, dan dia pesan kepada abang supaya tukar bendul pintu rumah abang. Apa jawab Nabi Ismail AS? Untuk pengetahuan kau, yang datang tadi itu ialah bapa aku, Ibrahim. Dia datang, dan bendul pintu tu ialah kau. Bendul pintu tu kau. Jadi ayah aku suruh supaya aku ceraikan kau, tukar dengan lain. Jadi bendul pintu tu kau. Jadi lepas tu Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS pun telah ceraikan isteri itu, dan dia kahwin dengan perempuan lain. Bagi dia telah kahwin dengan perempuan lain. Para ulama kata di antara hikmah kisah ini ialah di antara sifat wanita yang solehah dan baik. Mungkin kalau dia hidup susah, tetapi dia tak ceritakan kesusahan dia, hubungan dia ataupun perhubungan dia dengan suami dan isteri dia, dia tak cerita dengan mana dengan orang luar. Itu adalah akhlak. Tapi kalau dia cerita dengan orang luar, itu tak ada akhlak. Dan lagi orang tu tak kenal, dia boleh cerita pada orang tu susah. Kemudian mungkin juga dia cerita dengan berkenaan dengan keburukan suami dia. Jadi ini ialah tidak ada akhlak. Jadi kerana itu Nabi Ibrahim kata tukar bendul pintu. Bendul itu tu dia. Jadi lepas tu Nabi Ismail AS telah berkahwin dengan wanita yang lain. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah, saya bukanlah nak sampaikan berkenaan dengan akhlak wanita dalam kisah ini. Cuma wanita adalah amat penting. Sebenarnya suami juga penting, tetapi juga wanita amat penting pada zaman ini. Kalaulah perkara yang berhubungan dengan suami, maka jangan cerita pada orang lain. Ia mungkin susah, ada kekurangan, tapi elakkan seboleh mungkin jangan cerita keburukan suami kepada orang lain. Tapi zaman sekarang, apa kita nak katakan, iaitu pada zaman sekarang ini wanita menceritakan keburukan suaminya dalam Facebook, dalam Instagram, menceritakan keburukan suaminya dalam grup-grup WhatsApp, semua diceritakan. Segala buruk suami dia semua orang baca, semua kawan dia baca, satu dunia baca. Kan? Ini menunjukkan wanita yang tidak berakhlak, yang mana akhlak dia sangat rendah. Tetapi wanita yang akhlak dia tinggi dan juga solehah, dia tidak ceritakan keburukan suami dia kepada orang lain. Termasuk juga sebenarnya suami. Suami juga, ialah juga tak ceritakan keburukan isteri pada orang lain. Tetapi yang sangat ditekankan ialah wanita. Kerana apa? Dia perlu menjaga hubungan hubungan yang antara dia dengan suami. Baik. Selepas tu Nabi Ismail AS telah berkahwin lagi dengan wanita lain yang kedua, juga daripada kabilah Jurhum. Ini isteri kedua. Nabi Ibrahim AS setelah lama Nabi Ibrahim datang balik, nak jumpa juga dengan Nabi Ismail untuk ziarah anak dia yang ditinggalkan. Jadi bila sampai di Mekah, Nabi Ibrahim tanya mana Ismail, mereka tunjuk rumah dia. Nabi Ibrahim AS pun ketuk pintu, keluar wanita. Nabi Ibrahim tanya, suami kau mana Ismail? Dia kata, saya punya suami pergi keluar memburu. Macam mana hidup kau? Kehidupan kau macam mana? Isteri yang kedua ni ialah wanita yang soleh. Dia tak ceritakan keburukan atau kesusahan suami di hidup dia. Bahkan dia kata, alhamdulillah, hidup kami baik, hidup kami okey, hidup kami baik. Walaupun sebenarnya hidup dia pun susah, bukan senang. Tapi dia kata, alhamdulillah, hidup kami baik, hidup kami okey, semuanya okey. Nabi Ibrahim AS tanya, apa makanan kamu? Waktu maksudnya biasanya makanan kamu apa? Isteri dia bagi tahu, makanan kami ialah daging. Apa minuman kamu? Air. Kami makan daging dan kami minum air. Zaman tu kami makan air, kami makan daging dan kami minum air.
bila dengar jawapan daripada wanita solehah ini yang sikit pun tak mengadu kekurangan suami dia dan juga kesusahan hidup dia, bila Nabi Ibrahim tanya apa makanan, minuman, dia bagi tahu kami minum air, makan daging. Terus Nabi Ibrahim AS doakan, ya Allah, berkatilah pada daging dan juga pada air mereka. Nabi SAW waktu Nabi sampai ke hadis ini, Nabi bagi tahu apa dia? Kesan daripada doa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS telah doa supaya Allah berkati air dan daging. Maka sampailah ke hari ini dan juga sampai kiamat, tidak ada mana-mana tempat dalam dunia ini yang lebih banyak daging dan air dia melebihi daripada Mekah. Ini siapa? Ini kesan apa? Ini juga satu kesan daripada wanita yang solehah, yang juga syukur kepada Allah, yang kerana dia menutupi keburukan suaminya ataupun kelemahan suaminya, yang mana dia bersyukur kepada Allah Ta'ala dan dia bersifat qanaah, memada dengan apa yang ada. Maka bila dengar apa yang diberitahu olehnya, Nabi Ibrahim AS doakan, ya Allah, berkatilah air dan juga daging. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hari ini dalam dunia kalau kita kaji, tidak ada mana-mana kawasan yang lebih banyak daging dan air melebihi Mekah. Betul tuan-tuan dan puan? Kalau kita tengok musim kurban, hari ini satu dunia datang, mereka kadang sembelih kurban, dan juga satu dunia datang buat haji, sembelih binatang. Kemudian apa dia? Satu dunia datang ambil air Zam-Zam, tak tahu berapa juta galen ataupun tak tahu dah berapa banyak galen yang satu dunia ambil dan bawa balik ke negara mereka, yang mungkin kita tahu berapa ataupun kita tak tahu. Tetapi tak pernah sekali pun kita dengar di Mekah habisnya air atau habisnya daging. Siapa yang bagi berkat? Allah. Allah bagi keberkatan daging dan juga air di bumi Makkah. Dan para ulama kata keberkatan itu akan berterusan sampai ke hari kiamat. Kesan daripada doa Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT, selepas daripada itu Nabi Ibrahim AS pergi. Nabi Ibrahim AS pergi lagi, dan kemudian selepas dah pergi beberapa lama, mungkin beberapa tahun, Nabi Ibrahim AS pulang semula. Dan bila Nabi Ibrahim AS pulang semula ke Mekah, waktu tu kali ketiga balik, kali ketiga tengok anaknya. Kali ketiga inilah barulah Allah takdirkan untuk bertemu dengan anak Ismail AS selepas dah lama tak jumpa. Jadi oleh kerana dah lama tak jumpa, waktu tu dalam hadis disebutkan bila Nabi Ibrahim AS tengok Nabi Ismail AS, dua-dua anak ni pun jumpa dan mereka berpelukan. Maksudnya mereka pun mereka pun berpelukan dan mereka menangis kerana dah lama tak jumpa. Yang Nabi Ibrahim AS jumpa kecil-kecil, mungkin dekat 20 tahun lebih tak jumpa. Dan jumpa pun pada waktu tu Nabi Ismail AS dah besar. Jadi waktu tu kedua-duanya dalam keadaan gembira dan mereka berpelukan. Allah Ta'ala lihat keadaan ini, dan Allah tengok dalam hati Nabi Ibrahim AS sayang betul kepada Nabi Ismail AS. Apa Allah Ta'ala buat? Allah uji lagi Nabi Ibrahim AS. Kenapa Allah uji? Allah nak lihat di antara cinta Allah dengan anak Ismail, mana yang lebih didahulukan dan lebih utama, mana yang lagi hebat cintanya. Maka Allah Ta'ala pun telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS supaya sembelih anaknya. Dan perintah ini Allah sampaikan dalam mimpi. Dan mimpi para Nabi ialah merupakan wahyu. Mimpi para Nabi ialah merupakan wahyu. Dan kisah ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bila Nabi Ismail AS dah besar, Nabi Ibrahim jumpa dengan Nabi Ismail AS, Allah telah sampaikan wahyu, iaitu Allah telah tunjukkan Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail AS. Bila bangun tidur, Nabi Ibrahim telah beritahu pada anaknya, wahai anakku, Allah perintahkan padaku supaya sembelih kau. Jadi apa kau kata? Apa pendapat kau? Apa jawab anak ini? Dia jawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai Allah, wahai ayah, wahai ayahku yang dikasihi, tunaikan apa yang Allah perintahkan pada kau. Bila Nabi Ibrahim AS mendengar jawapan daripada anaknya itu, Nabi Ibrahim AS begitu gembira
kerana anaknya juga menzahirkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itulah Nabi Ibrahim alaihissalam pun telah bawa anaknya untuk disembelih. Pergi ke mana? Pergi ke Mina. Mereka duduk kat Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam telah bawa anaknya untuk pergi ke Mina untuk disembelih. Dan juga dibawa di satu kawasan, di kawasan atas bukit. Dan dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan untuk sembelih anak itu, dalam riwayat ada disebutkan syaitan telah datang untuk ganggu dan untuk gagalkan perancangan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk sembelih anaknya. Dan itu adalah perintah Allah Taala. Dan bila syaitan datang kali pertama, Nabi Ibrahim telah balik batu kepada syaitan. Syaitan datang lagi di depan, Nabi Ibrahim balik lagi batu kepada syaitan. Syaitan datang lagi di tempat yang ketiga, dan jauh sedikit tempat yang ketiga ini, Nabi Ibrahim alaihissalam balik lagi batu. Dan ketiga-tiga tempat yang Nabi Ibrahim alaihissalam balik batu ini, yang sekarang ini kita balik jamrah. Jamrah ula, wusta dan juga kubra, atau juga dinamakan dengan nama lain jamrah aqabah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dulu balik batu ialah kerana balik pada syaitan. Tapi kita boleh balik batu ialah bukan kerana balik pada syaitan, tetapi kita balik batu hanya semata-mata mengikuti perintah Allah Ta'ala. Para ulama kata kerana ittiba'. Ittiba' ni maksudnya mengikuti Allah perintah supaya kita ikut macam yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Dan kemudian amalan itu dibuat oleh Nabi SAW. Dan kita sebagai umat Nabi buat walaupun kita tidak lagi balik kepada syaitan. Jadi kita pun lakukan perbuatan yang sama di dalam haji. Di waktu tu bila sampai dekat atas di Mina, Nabi Ibrahim AS pun telah ambil pisau dan baginda pun nak sembelih Nabi Ismail AS. Dalam riwayat ada disebutkan bila Nabi Ibrahim AS telah ambil pisau dan telah jalankan pisau itu di atas leher Nabi Ismail AS, pisau itu sikit pun tak memotong. Sedangkan kita tahu bahawa pisau ini memotong. Tapi di sini Allah SWT menunjukkan kuasanya, bahawa segala perkara berlaku dengan kehendak Allah. Kalau Allah tak mahu, pisau yang memotong tak boleh memotong. Ini kuasa Allah SWT. Api yang membakar tak boleh membakar kalau Allah tak mahu. Kalau Allah Ta'ala mahu, maka dia boleh bakar. Kalau Allah Ta'ala mahu, maka dia boleh memotong. Waktu itu pisau ini Nabi Ibrahim AS telah lalukan pisau, dan baginda telah menggunakan sepenuh kekuatannya untuk potong dengan pisau itu. Tetapi sedikit pun leher Nabi Ismail AS sedikit pun tidak terputus, sedikit pun tidak luka. Dan waktu itulah Jibril AS telah bawa seekor kibas, binatang atau kita panggil domba, kambing yang berbulu tebal, kibas daripada syurga, kambing yang berwarna putih, dan juga dia punya tanduk yang panjang, tanduk yang berpusing yang panjang tu. Jibril AS telah bawa kibas itu daripada syurga. Ada kisah ini Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Allah bagi tahu bahawa Allah telah tukar sembelihan Nabi Ibrahim itu dengan anaknya. Allah tukar dengan apa? Dengan binatang daripada syurga, iaitu kibas yang ditukarkan oleh Allah SWT. Dan Allah beritahu kibas itu ialah merupakan sembelihan yang besar, sembelihan yang agung yang diberikan oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim AS pun telah sembelih kibas tersebut. Dan waktu setelah Nabi Ibrahim AS sembelih kibas tersebut, Nabi Ibrahim telah bertakbir kepada Allah, puji Allah SWT. Sebab itulah pada zaman ini bila kita sembelih kambing atau bila kita sembelih binatang kurban, kita bertakbir puji Allah SWT. Seperti mana dalam setengah riwayat disebutkan amalan Nabi Ibrahim AS, iaitu ketika menyembelih kibas tersebut. Setelah kibas itu disembelih, maka Allah SWT telah zahirkan keredaan Allah SWT kepada kedua-dua anak beranak ini. Dua-dua anak beranak ini sangat taat kepada Allah SWT. Mana Allah uji mereka dengan beberapa ujian, mereka telah tunaikan perintah Allah SWT. Selepas daripada peristiwa inilah Allah pun telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim
dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam untuk melakukan satu amalan yang agung. Apa dia amalan tuan-tuan dan puan? Selepas dah sembelih itu, apa dia amalan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka untuk lakukan? Selepas diuji oleh Allah, tinggal dekat padang pasir, lepas tu berkahwin, lepas tu Nabi Ibrahim datang, kemudian lepas tu Allah uji dengan sembelih anaknya, dan selain dari itu Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian lain yang berat, ketika di Babylon, ketika di Mesir, ketika di Syam, dan sampailah kepada penghujungnya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan sembelih anaknya. Itu pun dilakukan. Nabi Ibrahim AS telah melepasi segala ujian daripada Allah yang begitu berat. Semua ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim AS, ujian yang sangat berat, dan semuanya kita kata lulus. Semua ujian tersebut lulus, bagi dia telah tunaikan. Selepas lulus semua ujian tersebut, akhirnya Allah telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail buat satu amalan yang sangat agung. Dan amalan itu tak pernah dibuat oleh sesiapa dalam kalangan manusia, tak pernah orang buat. Sebelum itu, apa itu tuan-tuan dan puan? Allah perintahkan kepada mereka berdua buat Kaabah, bina Baitullah. Ini perbuatan amalan yang sangat agung, dan ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah cerita kisah ini di dalam Al-Quran. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa 'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baita lit-ta'ifin wal-'akifin wa ruk'is sujud. Allah perintah kepada anak-beranak ini supaya bina Kaabah. Mereka berdua pergi ke Mekah. Mereka telah bina Kaabah. Nabi Ibrahim AS telah susun batu. Nabi Ismail AS bawa batu. Maksudnya Nabi Ismail bawa batu serah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS telah susun batu. Batu disusun oleh Nabi Ibrahim AS, dan yang tukang bawa batu dia ialah Nabi Ismail AS. Yang susun batu pun Nabi, yang bagi batu pun Nabi. Dua-dua Nabi, dan dua-dua anak beranak. Anak beranak ini telah bina Baitullah, bina apa? Rumah Allah yang begitu agung, yang satu hari nanti di situ akan datang seluruh dunia untuk melakukan haji di situ. Tapi waktu tu tak ada apa-apa pun di situ. Dan waktu mereka bina Kaabah itulah, walaupun ia adalah perintah Allah Ta'ala, Allah yang perintahkan supaya bina Kaabah, tapi bila mereka bina Kaabah, masih lagi hati mereka merasakan, ya Allah, Kau terimalah amalan kami ini. Kalau kau tak terima, apa pun kami tak ada. Kau terimalah amalan kami ini. Kerana itu Allah cerita dalam Quran, waktu mereka bina Kaabah, apa doa mereka? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ini doa mereka. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah daripada kami, terimalah doa kami ini, dan sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat. Iaitu mereka terus doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, terimalah amalan kami ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan dalam hati Allah, antara perkara yang sangat perlu untuk kita sedari, apa-apa amalan yang kita lakukan, walau macam mana hebat pun, tapi dalam hati kita kena rasa kita perlukan kepada penerimaan Allah Ta'ala. Kita perlukan kepada penerimaan daripada Allah. Maka kalau Allah terima, maka barulah amalan itu bernilai di sisi Allah. Kalau Allah tak terima, amalan itu sikit pun tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kita bagi lalu untuk azan. Azan. Sila muazzin azan. Sambung lagi. Azan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung lagi. Jadi ketika Nabi Ibrahim AS dan juga anaknya Nabi Ismail AS telah bina Kaabah,
ketika mereka membina Kaabah, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami ini kerana Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha mendengar. Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Dan mereka berdoa lagi, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dalam doa mereka ini, ketika mereka membina Kaabah, ada beberapa doa yang telah didoakan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Pertama, doa mereka ialah, Ya Allah, terima amalan kami ini. Itu pertama. Jadi iktibar dia, siapa yang buat apa-apa amal, walau macam mana hebat pun, dia tetap berhajat kepada qabul. Qabul maksudnya penerimaan Allah. Kalau satu orang buat amal macam mana hebat sekalipun, tapi kalau Allah tak terima, apa pun tak ada amal tersebut, sikit pun tak dinilai di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua doa mereka, Ya Allah, walaupun kami dah buat amal ni, tetapi terus jadikan kami taat kepada Engkau. Itu doa mereka berdua. Jadikan kami taat dan tunduk kepada Engkau. Dan bukan itu saja, mereka juga berdoa kepada Allah supaya daripada zuriat mereka lahir satu umat yang juga akan mengesakan Allah dan juga akan tunduk kepada Allah Ta'ala. Jadi kerana itu, di antara faedah yang dapat diambil di sini ialah seorang yang melakukan amal, jadi bila waktu ketika dia lakukan amal dan dia berdoa, dia juga jangan lupa doa untuk ahli keluarganya, dan juga jangan lupa doa untuk keturunannya. Bila Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika buat Kaabah, bina Kaabah, mereka bukan doa untuk diri mereka saja, bahkan mereka doa juga untuk zuriat mereka. Wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Daripada zuriat kami juga lahirkan umat yang tunduk kepada Engkau. Maknanya mereka juga fikir zuriat mereka. Sebab itu kalaulah kita doa kepada Allah, kita bukan setakat doa untuk diri kita, bahkan kita juga sepatutnya doa juga untuk zuriat kita, keturunan kita. Dan bukan itu saja, mereka telah doa kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, daripada kalangan zuriat kami, lahirkan seorang Rasul yang akan pimpin umat tersebut, yang Rasul itu dia akan menceritakan kebesaran Allah, dan dia akan mengajarkan ilmu Al-Quran dan juga Al-Hadith, Al-Hikmah, dan juga Rasul itu akan menyucikan jiwa umat mereka, umatnya. Maka ini di antara doa Nabi Allah Ibrahim dan doa Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Satu, minta doa supaya Allah terima amalan mereka. Mereka juga minta supaya terus taat. Allah jaga keturunan mereka, keturunan yang taat. Daripada keturunan mereka lahir umat yang taat. Dan mereka juga doa daripada keturunan mereka lahir seorang Rasul yang akan memimpin umat tersebut. Allah telah kabulkan doa mereka, dan doa ini mereka telah doa mereka telah mohon kepada Allah ketika mereka bina Kaabah. Allah terima doa mereka. Maka daripada doa mereka inilah Allah Ta'ala telah lahirkan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, daripada keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah telah lahirkan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ketua kepada sekalian alam, ketua kepada sekalian makhluk, dan baginda ialah hasil doa daripada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Sebab itu ada dalam hadis disebutkan, Nabi ada bagi tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebutkan berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ada sebutkan ana da'watu Ibrahim. Nabi sebutkan ana da'watu Ibrahim. Aku ini ialah daripada doa Nabi Ibrahim. Aku ialah doa Nabi Ibrahim. Maksudnya kerana Nabi Ibrahim alaihissalam doa daripada keturunan aku lahir seorang Rasul, dan daripada Rasul itu Allah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam Allah telah lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik
bin An-Nadhr, bin Kinana, bin Huzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Udad, bin Al-Hamaisa, bin Salaman, bin Aus, bin Bauz, bin Qamwal, bin Ubay, bin Awam, bin Nashid, bin Hiza, bin Baldas, bin Yadlah, bin Tabi', bin Jahim, bin Maqi, bin Aifi, bin Abqar, bin Ubaid, bin Du'a, bin Hamdan, bin Sambar, bin Yathribi, bin Yahzan, bin Yalhan, bin Ir'awa, bin Air, bin Dishan, bin Isar, bin Afnan, bin Iham, bin Muqassir, bin Nahid, bin Nahid, bin Zarih, bin Sami, bin Mazi, bin Awdah, bin Iram, bin Qidar, bin Ismail, bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam lahir anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dan daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam ini Allah lahirkan Nabi akhir zaman dan juga Nabi kita semua, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Taala, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam siap bina Kaabah, Allah perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya panggil orang untuk buat haji. Dan perkara ini Allah beritahu dalam Quran, wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Nabi Ibrahim alaihissalam telah bercakap dengan Allah Taala, wahai Allah, Mekah ni apa pun tak ada, orang pun tak ada. Zaman tu siapa pun tak ada di Mekah. Tapi Allah perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya panggil orang untuk buat haji. Nabi Ibrahim alaihissalam kata kepada Allah, ya Allah, kalau aku panggil orang untuk buat haji, siapa yang akan dengar? Dan zaman tu bukan macam sekarang ada telefon, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada Facebook dan sebagainya. Tapi zaman itu apa pun tak ada, wireless apa semua tak ada, telefon tak ada. Jadi kalau aku nak panggil, siapa aku nak panggil? Kalau aku panggil orang untuk panggil, datang buat haji, orang tak akan dengar. Tak siapa yang akan dengar. Tapi Allah bagi tahu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, kau panggil dia orang untuk buat haji, datang untuk buat haji. Allah kata suara kau aku yang akan sampaikan. Yang sampaikan suara bukan kau, yang sampaikan suara aku. Allah kata aku yang akan sampaikan suara kau. Nabi Ibrahim alaihissalam pun telah pergi. Nabi Ibrahim telah panggil orang untuk buat haji. Dan waktu tu depannya tak ada orang pun. Tapi apa yang berlaku, Allah Ta'ala telah sampaikan suara Nabi Ibrahim alaihissalam ke seluruh alam waktu itu. Bahkan suara Nabi Ibrahim alaihissalam Allah telah sampaikan sehingga ke alam arwah. Sehingga bila Nabi Ibrahim alaihissalam telah panggil orang untuk buat haji, suara Nabi Ibrahim alaihissalam ini dalam tafsir yang disebutkan sampai ke alam arwah, sampai didengari oleh roh-roh yang mana waktu itu belum lahir pun, mana belum wujud di dunia ini. Mereka juga dengar panggilan seruan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk buat haji. Dan mana-mana roh yang jawab labbaik sekali, maka akan buat haji sekali. Mana yang sebut labbaik 2 kali, akan buat haji 2 kali. Sebut labbaik 3 kali, 3 kali buat haji. Dan begitulah seterusnya. Dan kalau tak jawab, maka juga tidak ada bahagian untuknya melakukan haji. Jadi waktu itu Allah telah sampaikan suara Nabi Ibrahim alaihissalam ke seluruh alam. Selepas itulah barulah orang datang untuk buat haji. Orang datang untuk buat haji. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas tu orang Arab pun datang buat haji. Selepas zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampailah kepada zaman Nabi Muhammad SAW, orang datang untuk buat haji. Seluruh dunia datang buat haji. Tapi maksudnya waktu itu yang datang buat haji orang Arab. Orang Arab yang tinggal di negara Arab, mereka daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka datang untuk buat haji. Dan memang menjadi amalan bangsa Arab tahun demi tahun. Mereka akan datang untuk buat haji. Dan yang akan jamu mereka sehingga pada zaman Nabi SAW ialah orang Quraisy. Bila orang datang buat haji, maka orang Quraisy akan jamu orang luar yang datang untuk yang datang dari luar untuk melakukan haji. Jadi mereka akan hidangkan air Zam-Zam dan juga mereka akan menyediakan kelengkapan untuk orang yang buat haji disediakan oleh orang Quraisy. Sampailah zaman Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Taala, sepanjang hayat Nabi SAW, lepas Nabi SAW jadi Nabi, Rasulullah jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Dan lepas tu baginda SAW telah melakukan dakwah di Mekah 13 tahun. Lepas tu baginda melakukan dakwah di Madinah selama 10 tahun. Di 23 tahun ini ialah tahun kenabian, tahun nubuah bagi Rasulullah SAW. Dan dalam tempoh itu baginda SAW hanya tunaikan haji sekali. Sepanjang hayat Nabi, Nabi buat haji sekali. Dan Nabi buat umrah 4 kali. Haji Nabi buat sekali,
Dan umrah Nabi telah buat sebanyak berapa kali? 4 kali. Jadi umrah yang pertama Nabi telah buat tahun 6 Hijrah, iaitu dipanggil umrah Hudaybiyah. Tapi umrah ini Nabi tak dapat sempurnakan, kerana baginda telah dihalang daripada buat umrah. Tapi tetap dipanggil umrah, para ulama kata tetap dipanggil umrah, sebabnya ialah kerana Nabi SAW dah niat umrah, cuma tak dapat sempurnakan umrah itu. Baginda tahlul tak lakukan umrah. Umrah yang kedua ialah tahun 7 Hijrah, yang dipanggil umrah qadha. Kerana bila dalam perjanjian Hudaybiyah, orang-orang kafir Quraisy Mekah kata tahun ni tak boleh buat umrah, tahun depan baru boleh buat umrah. Maka umrah yang kedua ini dipanggil umrah qadha, tahun 7 Hijrah. Umrah yang ketiga ialah Nabi SAW lakukan, baginda bermiqat daripada Ji'ranah selepas habis peperangan Hunain dan Taif. Baginda balik ke Ji'ranah, baginda bahagi ke harta ghanimah, dan kemudian baginda telah pergi melakukan umrah, dan baginda bermiqat daripada Ji'ranah. Dan ini umrah yang ketiga, tahun 8 Hijrah. Dan umrah yang keempat ialah tahun 10 Hijrah, iaitu umrah ketika haji. Umrah ketika haji tahun 10 Hijrah. Dan haji yang baginda SAW lakukan sekali itu, haji ini dinamakan Hajjatul Wida atau juga dipanggil Hajjatul Wada', dua boleh. Iaitu haji wida atau haji wada', iaitu memberi makna haji perpisahan, kerana beberapa bulan selepas baginda SAW tunaikan haji, baginda SAW pun wafat lepas tu. Lepas 2 bulan lepas tu, baginda SAW pun wafat. Jadi tadi saya telah ceritakan berkenaan dengan sejarah haji, dan sejak dari zaman Ibrahim AS. Dan sekarang saya nak sampaikan pula, mungkin dalam beberapa tempoh, tak tahulah berapa minit kan, berapa minit tu tuan-tuan dan puan dengarlah kan, berapa minit, wallahualam, mudah-mudahan dapat dikompreskan. Saya nak sampaikan berkenaan dengan haji Rasulullah SAW. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan ambil perhatian. Kenapa? Kerana haji Rasulullah SAW ini sangat jarang disampaikan. Biasanya disampaikan ialah berkenaan dengan haji tabung haji. Saya tak rendahkan, bukan. Tapi, dan juga biasa disampaikan ialah haji travel. Maksudnya tuan-tuan bila buat haji dengan sekian travel ataupun dengan tabung haji, maka mereka akan terangkan, apa panggil orang kata, susunan haji mereka yang mereka nak buat. Dan sah, sudah pasti sah, takkan tak sah. Cuma satu perkara, kadang-kadang kita tak tahu haji Nabi itu macam mana. Yang Nabi SAW punya perjalanan haji, susunan haji Nabi, itu setahu saya jarang sekali disampaikan. Sedangkan itu yang penting. Kemudian selepas kita tahu haji Nabi, kalau kita tunaikan haji, itu mungkin kerana ikut keadaan maslahat dan juga ikut keadaan. Tetapi yang penting untuk diketahui juga ialah bagaimana perjalanan haji Nabi Muhammad SAW, haji wida' itu. Dan ini yang saya nak sampaikan pada malam ini sebelum kita tutup majlis. Boleh tuan-tuan dan puan? Jadi saya minta tuan-tuan supaya ambil perhatian. Kerana kalau ada dah buat haji, mungkin dia mudah faham. Tapi kalau tak buat haji, mungkin dia tahu bahawa itu yang sangat-sangat penting untuk diketahui. Baik. Allah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, baginda SAW telah buat haji pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Zulhijjah tahun 10 Hijrah, baginda SAW telah buat haji. Dan baginda SAW telah mula keluar daripada Madinah untuk buat haji, iaitu pada 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijrah. Sebelum daripada buat haji, baginda SAW telah macam buat pengisytiharan kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang Islam yang tinggal di negara Arab, supaya iaitu baginda SAW nak buat haji. Maka waktu itu tersebar di kalangan para sahabat yang tinggal di Madinah ataupun yang tinggal di luar Madinah, baginda SAW nak buat haji. Jadi bila baginda SAW nak buat haji ini, maka sahabat semua dia kumpul di Madinah kerana nak ikut Nabi punya haji. Dan orang Arab yang lain, yang orang Islam yang Arab yang lain tinggal di luar Madinah, semua berbondong-bondong datang ke Madinah untuk ikut haji Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana ini satu nikmat besar, dan ini satu kemuliaan dan keagungan dapat buat haji dengan Nabi SAW. Dan kemudian pula waktu tu Nabi SAW juga dah banyak kali macam bagi tahu bahawa tak lama lagi Nabi akan pergi. Sebelum itu pun Nabi ada bagi tahu. Jadi oleh kerana itu, waktu tu orang Arab semua datang ke Madinah. Yang tak sempat datang di Madinah ketika baginda dalam perjalanan pergi ke Madinah Mekah ini,
Waktu tu mereka akan ikut di mana mereka jumpa Nabi. Sampailah last, mana-mana orang yang ikut Nabi akan ikut Nabi ketika di Arafah. Itu last, di Arafah tu last. Tapi dalam perjalanan dari Madinah, sampailah baginda bergerak ini, orang yang datang ikut, dan akhir sekali sampailah terhimpun dengan satu kumpulan para sahabat yang sangat besar waktu itu, iaitu di mana ketika di Arafah. Berapa ribu orang berkumpul? 124,000 orang para sahabat. Itu kemuncak, iaitu ketika haji wida, ketika di Arafah. Baik. Nabi SAW telah keluar daripada Madinah 25 Zulqa'dah hari Sabtu. 25 Zulqa'dah 10 Hijrah hari Sabtu baginda keluar daripada Madinah. Selepas keluar daripada Madinah, baginda telah singgah di satu tempat nama dia Dhul Hulaifah, atau sekarang ini lebih dikenali dengan nama Bir Ali. Kalau orang penyumrah dia tahu, iaitu baginda telah berhenti di Bir Ali. Baginda telah bermalam di Bir Ali atau kita panggil Dhul Hulaifah. Pada malam tersebut, baginda SAW telah baginda bawa semua isi Nabi dalam haji. Dan waktu tu Rasulullah bawa 9 orang isteri. 9. Kerana Rasulullah SAW ada 11 orang isteri, tapi 2 orang isteri yang dah meninggal dunia ketika Nabi masih hidup, Khadijah dengan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anhuma. Yang isteri lain masih lagi hidup. Jadi 9 orang isteri ini ikut Nabi SAW buat haji. Jadi pada malam tersebut ketika berada di Zulhulaifah, baginda telah bersatu dengan ke-9 isteri Nabi SAW. Ini para ulama kata api kemah dia. Kerana lepas ni nak pakai ihram. Lepas ni nak pakai ihram, jadi orang yang pakai ihram, dia kena jaga batal larang ihram. Dan antara perkara yang tak boleh buat ketika ihram bila bersama dengan isteri. Jadi ini satu, supaya satu orang tu bila pakai ihram, dia buat haji dan tumpuannya, fikirannya tenang, dapat melakukan ibadat haji itu dengan sepenuh tumpuan. Jadi baginda SAW, jadi baginda buat ini, satu saya nak sentuh. Ini baginda lakukan ini sebenarnya untuk umat, supaya kita faham. Bukan baginda buat ini na'uzubillah, kita kata nafsu ni nafsu tu, na'uzubillah, tu jangan. Tapi baginda lakukan ini ialah kerana baginda nak tunjuk pada umat. Maka kalau kamu nak bermusafir atau nak ni, maka lakukan demikian. Itu ialah cara yang baik. Jadi baginda SAW telah lakukan demikian, dan baginda telah bermalam di situ. Baginda telah solat subuh di Zulhulaifah. Selesai solat subuh pagi itu, baginda pun telah pakai ihram. Baginda SAW telah bertalbiyah. Baginda telah niat ihram. Baginda pakai ihram, baginda pun telah niat ihram, dan kemudian baginda SAW pun mula bertalbiyah. Baginda talbiyah dengan kuat-kuat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian baginda SAW akan, dan baginda bergerak, terutamanya bila baginda sampai tempat tinggi, baginda akan baca talbiyah kuat-kuat, supaya para sahabat radhiyallahu anhum dapat dengar bahawa baginda SAW sedang bertalbiyah, dan mereka pun ikut talbiyah. Dan Nabi SAW juga memerintahkan kepada para sahabat supaya bertalbiyah sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala. Dan baginda SAW bergerak daripada Zulhulaifah. Zulhulaifah yang tak jauh daripada Madinah dia. Baginda bergerak sampai menuju ke Mekah. Dan sebelum sampai di Mekah, baginda telah berhenti di satu tempat namanya Usfan. Usfan ini ialah terletak lebih kurang 40 km daripada Madinah. Daripada Mekah. Nah sekarang ini Usfan ini lebih dikenali dengan nama Wadi Fatimah. Dan di situ sekarang ini ada dibuat masjid. Rasulullah telah berhenti di Usfan, dan ketika di Usfan ini, baginda SAW ada bersabda bahawa seolah-olah aku ternampak Musa AS lalu tempat ini untuk buat haji, dan Musa AS bertalbiyah kepada Allah Ta'ala, bertalbiyah memuji Allah SWT. Jadi lepas tu Nabi SAW pun telah bergerak lagi. Sampailah baginda sampai di pinggir Mekah. Baginda telah sampai satu tempat nama dia Zitwa. Baginda sampai tempat nama dia Zitwa. Zitwa ini ialah terletak dekat dengan Mekah. Dia dah masuk Mekah. Baginda berhenti kat situ. Baginda SAW bermalam di situ. Dan bila esok hari, baginda telah mandi untuk masuk Mekah. Kerana itu baru ulama kata nak masuk Mekah sunat mandi. Kalau mampulah, baginda telah mandi untuk masuk Mekah. Dan esok paginya, baginda SAW pun telah masuk Mekah selepas selesai mandi. Dan baginda sampai di Mekah dan masuk Mekah ini ialah pada 4 Zulhijjah. Maksudnya baginda bergerak itu 25 Zulqa'dah. Dan baginda bergerak sampai ke Mekah lebih kurang berapa hari tu?
25, 26, 27, 28, 29. Kemudian 1, 2, 3, 4. Lebih kurang dalam 8 hari. Selepas baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di Zitua, itu baginda masuk Mekah pada 4 Zulqa'dah. Dan para ulama kata 4 Zulqa'dah waktu tu menyamai hari Ahad. Menyamai hari Ahad. Rasulullah tolak Sabtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah pada hari Ahad. Jadi bila baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah pada hari Ahad itu, baginda telah pergi ke daripada Zitua itu, baginda pun telah pergi ke Kaabah. Sampai di Kaabah, baginda terus bertalbiyah. Tapi bila sampai saja di Hajarul Aswad, baginda telah hentikan talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah kucuk Hajarul Aswad. Selesai kucuk Hajarul Aswad, baginda sallallahu alaihi wasallam telah tawaf di Kaabah. Nabi telah tawaf 7 kali pusingan. Selepas 7 kali pusingan, baginda pergi ke Maqam Ibrahim. Berhampiran dengan Maqam Ibrahim itu, baginda sallallahu alaihi wasallam telah solat 2 rakaat. Dan baginda telah baca rakaat pertama surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam telah baca surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Selesai daripada itu solat, Rasulullah pun telah pergi semula ke Hajarul Aswad. Baginda telah kucuk Hajarul Aswad. Dan kemudian baginda bergerak pula menuju ke Babus Safa, pintu Safa, untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Bila sampai di atas bukit Safa, baginda telah pandang bukit Safa. Maksudnya bukit Safa ni, kalau lagi sini Kaabah, situ bukit Safa. Lebih kuranglah situ Safa. Dan dia bukit Safa ni dia tinggi. Sekarang ni mungkin kadang-kadang kalau kita naik Safa tak nampak sangat Kaabah. Tapi zaman dulu dia jelas. Jadi Nabi SAW telah naik bukit Safa, baginda pandang Kaabah, dan baginda SAW telah bertakbir kepada Allah. Dan kemudian baginda telah doa, angkat tangan baginda doa memandang ke arah Kaabah. Setelah dah doa beberapa lama, baginda SAW pun telah mulakan sa'i antara Safa Marwah. Baginda telah mulakan sa'i Safa Marwah. Baginda telah sa'i antara Safa Marwah, iaitu sebanyak 7 kali. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, sampailah berakhir di Marwah. Dan selesai berada di Marwah, bila selesai baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Marwah, selepas selesai 7 kali, baginda perintahkan kepada para sahabat, sesiapa yang tak bawa binatang korban, sebab kerana waktu Nabi datang untuk buat haji ni, Nabi ada bawa binatang korban. Binatang korban itu dipanggil hadi. Dalam bahasa Arab dipanggil hadiu, al-hadi. Tapi sebahagian sahabat tak bawa, sebahagian sahabat bawa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bawa. Baginda perintahkan siapa yang tak bawa binatang korban, dia boleh buka ihram dia tanggalkan ihram dia boleh ta'allul dan tanggalkan ihram dia. Jadi tapi Nabi SAW sendiri tidak tanggalkan ihram Nabi. Maksudnya Nabi tak tahallul. Kerana itu mazhab Syafi'i kata, Nabi SAW ketika niat ihram, baginda telah niat ihram ifrad. Tapi ada mazhab Hanafi pula kata, baginda ketika niat ihram, baginda telah niat ihram qiran, haji qiran. Kalau orang mengaji fiqh dia akan tahu, tapi saya nak terangkan, saya bukan nak terangkan pada lebar haji qiran di ifrad ke tamattu, tapi saya nak terangkan bahawa ini perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam ifrad macam ulama mazhab Syafi'i, dan ada yang mengatakan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah qiran macam ulama mazhab Hanafi. Tapi Rasulullah tak tanggalkan ihram. Mana Rasulullah terus lagi dalam keadaan ihram. Waktu itu, hari itu ialah 4 Zulhijjah. Selepas daripada Rasulullah tawaf itu dipanggil tawaf ziarah, dan selesai dari sa'i, baginda sallallahu alaihi wasallam telah tunggu di Mekah. Rasulullah terus duduk kat Mekah. Berapa hari Rasulullah duduk kat Mekah? Daripada 4 Zulhijjah Rasulullah duduk kat Mekah, 5 Zulhijjah, 6 Zulhijjah, 7 Zulhijjah sampai 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah iaitu sebelum daripada sembahyang zuhur. Sebelum daripada sembahyang zuhur, baginda sallallahu alaihi wasallam pun telah bergerak daripada Mekah, baginda pergi ke Mina. Berapa bulan tuan-tuan? 8 Zulhijjah. Ini saya beritahu ni ikut kronologi berdasarkan hadis. Tuan-tuan dan puan ambil perhatian. 8 Zulhijjah baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Mina. Dan 8 Zulhijjah ini kalau dalam kitab-kitab fiqh dipanggil hari 8 Zulhijjah ini dipanggil hari Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah. Baginda telah pergi ke mana? Pergi ke Mina. Dan ini dalam mazhab Syafi'i, pergi ke Mina pada 8 Zulhijjah ialah hukum dia sunat, tak wajib. Sebab itu biasanya orang tak pergi. Kan sunat dia biasanya orang tak pergi. Tapi nak ceritanya, dia di antara amalan yang ditekankan ketika melakukan haji. 8 Zulhijjah tu pergi ke Mina tu, sebelum masuk Arafah. Sebelum masuk Arafah.
Di baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Mina, dan baginda telah duduk di Mina selama lebih kurang daripada zuhur itu. Baginda telah solat 5 waktu di Mina. Baginda telah solat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh besok tu maknanya berapa bulan? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah baginda sallallahu alaihi wasallam telah solat subuh di mana? Di Mina. 9 Zulhijjah ialah bersamaan dengan hari Arafah. 9 Zulhijjah ni dipanggil hari Yaumul Arafah, hari Arafah. Pada 9 Zulhijjah, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah solat zuhur, solat subuh di Mina, baginda terus tunggu di Mina. Sampai bila? Sampai tengah hari. Sebelum dekat-dekat zuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk di Mina, dan sebelum masuk waktu zuhur, baginda pun bergerak daripada Mina menuju ke mana? Menuju ke Arafah. Menuju ke Arafah, daripada Mina menuju ke Arafah. Dan dalam perjalanan itu, bila Rasulullah bergerak, baginda menaiki unta baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qaswa. Baginda telah sampai di satu lembah, yang lembah itu di sekarang ini dipanggil Lembah Urana. Dulu pun dipanggil Lembah Urana. Dan kawasan itu dipanggil dalam kawasan Namira. Lembah Urana ini ialah sempadan di antara Mina nak masuk Arafah. Baginda telah berhenti di lembah itu, Lembah Urana. Sekarang ini dibuat masjid, yang orang sekarang panggil Masjid Ibrahim. Sekarang ini dibuat masjid. Masjid itu ataupun dipanggil juga masjid, dipanggil Masjid Namira. Rasulullah telah berhenti kat masjid itu. Dulu tak ada masjid. Sampai di situ, sebelum masuk Arafah, Rasulullah SAW telah mandi. Baginda mandi. Dan waktu tu dah masuk waktu zuhur. Baginda pun mandi. Selesai mandi, baginda SAW pun telah sampaikan khutbah di Arafah. Dan khutbah inilah dipanggil khutbah Arafah, dan juga dipanggil khutbah Haji Wida, yang biasanya khutbah ini digantung di masjid-masjid. Kalau kita tengok kalau di masjid kadang ada ditulis khutbah Haji Wida. Khutbah ini Nabi SAW sampai di sini, di Lembah Urana, yang mana berhampiran dengan Arafah. Dia berada di pinggir Arafah. Baginda telah sampaikan khutbah, yang mana dalam khutbah itu Rasulullah SAW telah bagi tahu apa dia perkara-perkara yang mana ditekankan dalam Islam dan syariat Islam. Baginda juga ada menyebut hak wanita, dan baginda SAW juga telah mengharamkan riba, dan juga perkara-perkara yang jahiliah Rasulullah telah haramkan. Dan baginda berpesan supaya dalam khutbah itu baginda pesan supaya menjaga hak sesama manusia. Jangan cemarkan maruah orang Islam. Baginda SAW telah pesan dalam khutbah itu. Dan dalam khutbah itulah, selepas selesai khutbah, baginda telah khutbah. Selesai saja khutbah, baginda perintahkan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu azan, kemudian lepas tu qamat. Selesai saja qamat, baginda sallallahu alaihi wasallam pun telah solat. Zuhur dah masuk waktu tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah solat jamak zuhur dan asar, jamak takdim dalam waktu zuhur. Mana baginda telah solat bersama dengan para sahabat. Baginda solat jamak zuhur dan asar jamak takdim, iaitu Rasulullah solat kat situ. Selesai sahaja solat zuhur dan asar itu, waktu zuhur, baginda pun bergerak terus menuju ke mana? Masuk Arafah. Baginda bergerak menuju ke Arafah. Baginda pergi ke mana? Baginda pergi ke Jabal Rahmah. Baginda bergerak sampailah ke Jabal Rahmah. Tak salah saya, antara pinggir Lembah Uranah tu nak pergi ke Arafah ni, nak pergi ke Jabal Rahmah di Arafah. Jabal Rahmah tu dalam Arafah ialah mungkin lebih kurang dekat 2 km juga tu. Lebih dalam 2 km lebih kurang. Jadi baginda bergerak daripada situ sampailah baginda sampai di Jabal Rahmah. Jadi Jabal Rahmah ni kan ada bukit. Tapi Rasulullah tak naik bukit tu. Baginda SAW tak naik bukit tu, Jabal Rahmah. Waktu itu baginda telah naik unta baginda. Baginda menunggang unta baginda yang bernama Qaswa. Sampai di Jabal Rahmah, baginda telah duduk di depan Jabal Rahmah, dekat bawah dia. Dan dekat bawah Jabal Rahmah tu, sekarang ni pun masih ada, zaman dulu wallahu alam, tapi zaman dulu di bawah tu Jabal Rahmah tu ada macam batu-batu lepek. Batu-batu lepek. Dekat bawah tu Nabi SAW telah wukuf di Arafah di situ. Baginda SAW telah berwukuf di bawah cahaya matahari, di atas unta baginda SAW yang bernama Qaswa. Ketika sampai di Jabal Rahmah itu, baginda tak naik Jabal Rahmah, dan baginda berwukuf di bawah Jabal Rahmah.
Dan dalam hadis Nabi disebutkan, bila sampai di situ, apa yang baginda lakukan? Baginda telah doa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan di dalam hati Allah, berapa lama baginda doa? Berapa lama baginda doa di Arafah? Baginda doa di situ di Arafah itu, baginda doa menangis dan merayu, merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah Taala. Baginda doa sampai dekat maghrib, baru baginda SAW berhenti doa. Maksudnya doa yang mana begitu lama. Dan para ulama kata, dalam dunia ini, sepanjang hari dunia, waktu yang paling makbul doa ialah waktu hari Arafah. Dan lagi makbul doa itu ialah di mana? Iaitu ketika orang tu berhaji dan dia berada di lembah Arafah. Jadi yang doa itu Nabi SAW di lembah Arafah, hari Arafah, dan mana baginda SAW doa dengan menangis sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Tapi walaupun baginda ini satu orang yang mana Nabi akhir zaman, insan yang paling mulia, tapi baginda sendiri doa di Arafah berapa jam? Kalau kita kira-kira lah dekat 5 jam baginda doa. Dekat 5 jam baginda doa. Sebab kalau kita kira-kira baginda solat Zuhur, Asar, baginda dia jamak. Lepas tu Nabi bergerak dan jarak pun tak jauh. Nabi sampai kat situ, katalah dia andaikan Nabi sampai pukul 2, mungkin bagi lambat pukul 2 ke. Daripada pukul 2 sampai pukul 7 dekat maghrib, baru baginda berhenti doa. Begitu lama baginda SAW doa. Dan dalam hadis ada disebutkan, di antara doa yang Nabi doa lama kepada Allah Ta'ala di Arafah ialah baginda doakan supaya umat baginda SAW diampunkan oleh Allah. Dan dia antara doa orang baginda panjang. Baginda doa sampaikan, baginda doa, ya Allah, umat aku yang zalim kepada engkau pun, ya Allah, engkau yang mana yang zalim pun, ya Allah, ampun dalam mereka. Umat aku yang zalim pun ampunkan mereka. Baginda SAW doa untuk umat baginda SAW. Siapa dia tuan-tuan? Kita semua. Baginda SAW doa untuk kita semua ketika berada di Arafah, ketika dia buat haji. Dan sampailah maghrib. Dekat maghrib baginda SAW berhenti doa. Waktu tu di kalangan para sahabat ada yang bincang, Nabi puasa ke tak? Nabi puasa ke tak? Jadi satu orang wanita, isteri kepada Sayyidina Al-Abbas, nama dia Ummul Fadl, dia telah hantar susu kepada Nabi. Dia bagi susu kepada Nabi untuk tengok Nabi minum ke tak, nak tahu Nabi puasa ke tak. Bila susu tu sampai kepada Nabi, Nabi SAW telah minum susu. Maknanya Nabi tak puasa. Maka kali itu baru ulama kata dalam fiqh, siapa yang ada buat haji, yang berada di lembah Arafah buat haji, maka pada hari Arafah 9 Zulhijjah tak sunat puasa. Tapi kalau orang yang tak buat haji, dia sunat puasa 9 Zulhijjah. Dia sunat puasa pada 9 Zulhijjah. Baik. Kemudian selesai daripada wukuf di Arafah, dekat-dekat maghrib, baginda SAW pun bergerak menuju ke mana? Baginda SAW pun bergerak menuju ke Muzdalifah. Nah, waktu tu dalam perjalanan menuju ke Muzdalifah, baginda SAW telah melepasi waktu maghrib. Maksudnya waktu maghrib dah masuk. Dan bila waktu maghrib dah masuk, ketika dalam perjalanan menuju ke Muzdalifah, Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhu menunggang di belakang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya membonceng di belakang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu tu Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ingat Nabi, tuan, wahai Rasulullah, maghrib dah masuk. Dia, tuan tak semayang ke? Maksudnya tuan tak semayang ke? Tak berhenti solat. Rasulullah kata jalan lagi. Jalan terus. Dan kemudian sampai di satu tempat. Sebelum sampai di Muzdalifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhenti. Baginda buang air kat satu tempat di pinggir Muzdalifah. Dan selesai buang air, baginda sallallahu alaihi wasallam pun telah ambil wuduk. Di sini satu iktibar yang kita dapat ambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu orang sahabat, namanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar ni ialah satu-satunya sahabat Nabi yang paling banyak buat haji. Abdullah bin Umar, berapa kali dia buat haji? 60 kali buat haji. Oh, ni banyak betul buat haji. Sayyidina Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, 60 kali buat haji. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini 60 kali haji beliau, sewaktu beliau bergerak daripada Arafah nak pergi Muzdalifah, dia pasti akan berhenti di tempat yang Nabi buang air dan ambil wuduk. Dan setiap kali berhenti di situ, dia akan ambil wuduk. Dan dia akan bagi tahu kepada semua orang, seolah-olah macam dengan bangga, dia bagi tahu, aku ambil wuduk di sini kerana Nabi SAW pernah ambil wuduk kat sini. Jadi satu iktibar dapat diambil apa dia? Betapa sekali sahabat Sayyidina Umar begitu sekali mengikuti sunnah Nabi SAW,
mengikuti perbuatan Nabi. Kalau ikut, bukanlah semestinya Nabi wuduk kat situ, tapi Nabi itu cinta Nabi yang mendalam, sampai ke di mana tempat Nabi ambil wuduk, situ dia ambil wuduk. Dah berapa kali haji? 60 kali haji. Jaga tempat tu. Kalau Nabi ambil wuduk kat situ, Allahu Akbar. Ini kita rasa kadang-kadang apa yang Nabi buat kita rasa kecil je, tak mampu. Tapi sahabat ni mana begitu berat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik. Ketika kemudian Nabi SAW bergerak sampailah di Muzdalifah. Baginda SAW bergerak sampai di Muzdalifah. Di Muzdalifah baginda telah pergi satu tempat di kawasan bukit. Nama kawasan bukit tu ialah Masy'aril Haram. Sekarang dibuat masjid. Dulu tak ada masjid kat situ, tapi lepas tu dibuat masjid. Baginda telah duduk di Masy'aril Haram. Di situlah baginda SAW telah bermalam di Muzdalifah. Dan baginda duduk sampai di Muzdalifah. Baginda telah solat jamak takhir. Tadi solat jamak takdim. Baginda telah solat jamak takhir Isyak dan Maghrib dalam waktu Isyak. Jadi baginda telah jamak takhir di mana? Di Muzdalifah. Dan selesai daripada solat Isyak, waktu tu ramai sahabat yang datang tanya macam-macam permasalahan. Macam mana tuan haji? Haji kami macam mana? Macam mana cara nak buat haji? Ibu saya tak dapat buat haji, macam mana saya nak buat? Jadi macam-macam tanya persoalan. Ada yang kata ayah saya susah nak keluar, nak buat haji, dia sakit, macam mana saya nak buat? Rasulullah telah jawab segala jawapan permasalahan mereka. Rasulullah telah bagi jawapan ketika baginda SAW berada di Muzdalifah. Dan waktu tu juga ketika berada di Muzdalifah, Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau telah kutipkan batu untuk Nabi SAW untuk melontar besok pagi di Mina, iaitu di Jamrah. Maknanya selepas dia Muzdalifah, baginda akan pergi Mina. Pada malam itu lagi, sebelum pergi ke Mina esok pagi, baginda telah perintahkan pada malam itu anak-anak kecil, wanita-wanita dan juga orang tua. Baginda perintahkan malam itu supaya pergi dulu. Pergi dulu ke Mina untuk lontar Jamrah. Mana mereka pergi dari malam tu. Baginda suruh bertolak malam tu lagi sebelum daripada esok pagi. So, baginda SAW khawatir kalau tunggu esok pagi, nanti akan begitu sesak di Jamrah, nanti akan menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhum, terutama yang tua-tua, yang wanita ni akan susah. Maka baginda perintahkan supaya pergi dulu. Maka orang tua, kanak-kanak dan juga wanita pergi dulu malam tu. Daripada Muzdalifah mereka pergi dulu ke Mina. Tapi Nabi SAW sendiri, baginda tak bergerak lagi. Daripada Muzdalifah baginda tak bergerak lagi. Baginda tunggu sampailah esok pagi subuh. Bila esok pagi subuh, baginda SAW telah solat awal subuh sebelum daripada matahari mula, maksudnya sebelum daripada matahari terbit. Sebelum daripada mula terang, baginda SAW telah solat subuh. Maknanya berapa bulan tuan-tuan dan puan? 10 Zulhijjah, mana hari raya. 10 Zulhijjah atau juga dipanggil hari raya atau juga dipanggil hari Nahar, hari Nahar. Tapi oleh kerana orang buat haji, dia tak terikat dengan solat raya. Dia sedang buat haji. Maka waktu tu 10 Zulhijjah, selepas selesai solat subuh, sebelum daripada matahari mula terang dan matahari mula terbit, baginda pun terus bergerak menuju ke mana? Ke Mina. Baginda SAW bergerak menuju ke Mina. Dalam perjalanan daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina, baginda SAW telah lalu satu wadi, nama dia Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ini ialah tempat yang dulu Abraha ni tentera yang serang Kaabah tu, yang mana mereka nak hancurkan Kaabah. Tempat Abraha dan juga tentera ni dihancurkan oleh Allah di Wadi Muhassir. Dan dia terletak di antara Muzdalifah nak masuk Mina. Wadi Muhassir. Waktu sampai di Wadi Muhassir ini, baginda telah cepat-cepat pacu unta Nabi supaya bergerak laju. Kerana apa? Kerana baginda SAW tak suka untuk berada lama-lama di tempat kaum yang pernah diazab oleh Allah. Jadi di situ dulu Abraha telah dihancurkan oleh Allah. Abraha telah diazab oleh Allah Ta'ala. Kerana itu bila lalu Wadi Muhassir itu, baginda telah lalu cepat-cepat supaya baginda dapat lintas kawasan tersebut secepat mungkin. Kemudian dalam akhirnya baginda SAW bergerak selepas dia waktu subuh tu, sebelum terbit matahari, baginda telah bergerak sampailah ke Mina. Baginda sampai di Mina ini lebih kurang waktu duha. Mungkin kalau waktu kita mungkin pukul 8. Saya anggarkan saja mungkinlah pukul 7.30 atau pukul 8. Wallah Allah Maha tahu. Tapi mungkin dalam segi waktu mungkin dalam sekitar 7.30 atau pukul 8. Nabi sampai ke Mina. Sampai saja di Mina, baginda ambil batu yang malam tadi dikutip oleh Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Baginda telah lontar
di Jamrah Aqabah. Baginda terus pergi ke Jamrah Aqabah. Baginda telah lontar 7 anak batu. Baginda lontar 7 anak batu. Selesai lontar 7 anak batu di Jamrah Aqabah, atau juga dipanggil Jamrah Kubra, apa Nabi SAW lakukan? Baginda telah sampaikan khutbah kepada para sahabat di Mina. Dan dalam khutbah itu baginda bagi tahu mengenai hukum hakam haji dan banyak permasalahan-permasalahan penting baginda bagi tahu. Selesai daripada khutbah, baginda SAW telah perintahkan supaya binatang sembelihan dibawa. Binatang sembelihan pun dibawa. Dalam haji ini, baginda SAW telah bawa 100 ekor unta untuk disembelih bagi pihak Nabi SAW. Baginda telah sembelih 63 ekor unta dengan tangan baginda SAW sendiri. 37 ekor unta lagi baginda suruh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sembelih bagi pihak Nabi. Maknanya Rasulullah SAW telah sembelih 100 ekor unta, 63 dengan tangan baginda sendiri, 37 lagi disempurnakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka para ulama kata ini menunjukkan 63 itu seolah-olah mewakili umur Nabi SAW. Baginda telah sembelih unta unta itu dengan 63 ekor dengan tangan baginda. Yang lain Rasulullah sembelih dengan tangan, Rasulullah suruh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sembelih. Dan untuk isteri Nabi SAW telah sembelih lembu. Untuk isteri Nabi baginda telah sembelih lembu. Maknanya kalau waktu itu Rasulullah bawa 9 orang isteri, baginda telah sembelih 9 ekor lembu. Selesai disembelih semua binatang-binatang tersebut, baginda SAW perintahkan supaya mana-mana para sahabat yang nak ambil daging sembelihan itu ambil. Dan kemudian Nabi perintahkan supaya daging itu dimasak dalam satu periuk. Rasulullah perintah kepada Sayyidina Ali supaya setiap unta yang disembelih itu, setiap daripada seekor unta itu diambil sedikit daging dia dimasukkan dalam periuk. Maksudnya unta pertama sikit daging dia, unta kedua, ketiga, keempat, begitulah seterusnya. Setiap unta itu diambil sebahagian dagingnya, sedikit dagingnya, kemudian dimasuk dalam satu periuk. Setelah daging tersebut siap dimasak, maksudnya dimasak dalam kuah atau mungkin wallahu alam, maksudnya mungkin kuah atau sup ke, setelah siap dimasak, maka Rasulullah SAW pun telah hirup kuah tersebut. Para ulama kata sebab dia apa dia? Sebab dia ialah supaya ke 100 ekor unta itu mendapat kemuliaan kerana dagingnya ataupun dia punya kuahnya telah dihirup dan dimakan oleh Rasulullah SAW. Jadi bila diambil semuanya masuk ke dalam periuk, bagi dia makan. Jadi semua unta itu beruntung kerana apa? Daging dia telah dimakan oleh ketua kepada sekalian makhluk dunia akhirat, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian selesai daripada itu, baginda SAW telah perintahkan supaya baginda punya rambut dicukur, tahlul. Maka waktu itu satu orang sahabat nama Sayyidina Abu Khirash radhiyallahu anhu datang. Dia telah cukur rambut Nabi dan juga dia telah pendekkan misai Nabi, dan juga baginda SAW telah potong kuku. Rambut, misai dan juga kuku Nabi ini baginda perintahkan supaya dibagi-bagikan kepada para sahabat. Kenapa? Supaya mereka mengambil keberkatan daripada rambut Nabi SAW ini. Maka dari itu para ulama kata, yang sekarang ni ada rambut-rambut yang disimpan oleh sekian-sekian orang, tak kisahlah di mana pun, yang janji rambut itu rambut Nabi lah, yang mereka simpan ialah juga rambut yang mana diambil ketika itu. So waktu itu Nabi telah perintahkan supaya rambut itu dibagikan kepada para sahabat. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Tapi yang dapat itu terus simpan rambut Nabi SAW. Selesai daripada itu, okey, sikit lagi kepada orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai daripada baginda SAW tahallul, dan kalau ini dipanggil tahallul awal, baginda terus pergi Mekah. Baginda pergi Mekah dari Mina, baginda terus pergi Mekah. Untuk apa? Untuk tawaf haji. Tawaf ini dipanggil tawaf haji. Baginda terus pergi Mekah. Dan jarak antara Jamrah Aqabah tu nak pergi ke Mekah berapa km? 7 km. Maknanya begitu kuat Nabi SAW. Maknanya daripada Arafah, Muzdalifah, lepas tu Mina, lepas tu daripada Mina terus lepas dah baginda sembelih 63 ekor unta. Kemudian sudah pasti baginda juga ada bantu untuk masak daging tersebut. Lepas tu habis selesai itu semua, terus baginda pergi Mekah. Dan waktu tu belum lagi zuhur. Sampai di Mekah baginda telah tawaf, dan kemudian selepas selesai tawaf, waktu tu dah masuk zuhur,
baginda pun kembali semula ke Mina. Baginda solat zuhur di Mina. Baginda SAW telah solat zuhur di Mina. Dan itu ialah amalan pada 10 Zulhijjah. Selepas selesai amalan itu, berapa hari lagi tinggal? Iaitu ada tinggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Dan hari ini dipanggil sebagai hari Tasyrik. Hari ini dipanggil hari Tasyrik. Ketika hari Tasyrik ini, baginda SAW telah duduk di Mina. Baginda tinggal di Mina. Dan baginda telah duduk berhampiran dengan kawasan sekarang ini dipanggil Masjid Khaif. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, dan kalau tuan-tuan pergi ke kawasan Jamrah, sekarang ni orang buat haji, tapi kalau kata bukan musim haji memang boleh ziarah. Biasanya ada ziarah, pergi ke ziarah ke Jamrah. Di Jamrah itu biasanya dekat dengan tempat Jamrah, berhampiran dengan tempat Jamrah. Kalau di belah kiri Jamrah, kalau kita pergi ke jalan Jamrah Ula Wusta Kubra, katalah di Jamrah Ula Wusta Kubra, di belah kiri belakang itu, lebih kurang 100 meter di belakang itu ini, ada satu masjid nama dia Masjid Khaif. Dan Masjid Khaif inilah tempat Nabi SAW tinggal di Mina selama 3 hari. Dan dalam tempoh 3 hari itu, hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, baginda SAW telah lontar jamrah, iaitu sebanyak 3 jamrah, 7 anak batu, iaitu selepas zuhur. Maknanya bila 11 Zulhijjah masuk zuhur, Rasulullah pun pergi melontar 7 anak batu di Jamrah Ula, 7 anak batu di Jamrah Wusta, 7 anak batu di Jamrah Kubra. Kemudian selepas itu Rasulullah pun solat zuhur. Hari yang ke-12 Zulhijjah pun macam tu. 13 Zulhijjah pun Rasulullah SAW melakukan demikian. Maksudnya baginda SAW telah lontar jamrah selepas daripada masuknya waktu zuhur, dan baginda selesai lontar jamrah, baginda pun telah solat zuhur. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hari yang ke-13 Zulhijjah, sebab itu kadang-kadang orang tanya, sekarang ni kalau orang buat haji, ada 2 nafar. Kalau panggil nafar, nafar awal ke nafar sani. Nafar awal tu maksudnya nak balik awal. Maksudnya kalau 12 hari bulan boleh balik. Ataupun nafar sani, balik 13 hari bulan. Mana afdal? Sudah pasti nafar sani itu afdal. Maksudnya Nabi SAW buat nafar sani. Sebab itulah kalau orang buat haji, terutama kalau haji first time, haji wajib, kalau boleh usahakan, kalau boleh buat nafar tu nafar sani. Kalau mampu pula buat nafar sani, iaitu balik 13 hari bulan. Jadi Nabi SAW telah lontar jamrah 13 hari bulan selepas zuhur. Selesai lontar jamrah Ula, Wusta, Kubra, 21 anak batu. Habis saja tu Rasulullah SAW pun telah pergi ke Mekah. Sebelum sampai di Mekah, ada satu kawasan, nama dia kawasan itu dipanggil Khaif Bani Kinanah. Dia kawasan ni lebih kurang dalam beberapa km sebelum sampai ke perkuburan Ma'la. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, ada kubur Ma'la yang mana tersimpannya jasad Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum sampai ke kubur Ma'la, ada satu kawasan. Kita kalau di Mina, kita nak pergi ke Mekah, kita akan lalu kawasan Ma'la tu sampai ke Mekah, kawasan atas Mekah, di kawasan tinggi Mekah. Dan ada satu kawasan, nama dia kawasan itu dipanggil Khaif Bani Kinanah. Rasulullah telah berhenti di situ, dan para ulama kata berhenti di situ adalah sunat. Baginda telah berhenti di situ, baginda telah solat 4 waktu di situ. Rasulullah telah solat 4 waktu: Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Maghrib, Isya ini dah masuk 14 Zulhijjah. Masuk 14 Zulhijjah. Sampailah selepas sembahyang Isya, baginda telah rehat sekejap, sampailah lebih kurang separuh malam. Bila separuh malam baginda bangun, baginda pun pergi ke Mekah dekat subuh. Sebelum pergi ke Mekah, sebelum pergi Rasulullah nak tawaf di Mekah, waktu tu dalam peristiwa haji Nabi ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, beliau ni kedatangan haid, maksudnya beliau uzur. Sayyidatina Aisyah, beliau uzur waktu dalam haji ini. Tapi beliau suci bila? Beliau suci dekat-dekat Nabi nak balik. Jadi oleh kerana waktu tu Sayyidatina Aisyah masih belum tawaf. Aisyah radhiyallahu anha belum tawaf lagi. Dia dah buat haji tapi tawaf belum. Dan tawaf juga di antara rukun haji. Jadi baginda SAW telah perintahkan kepada abang Sayyidatina Aisyah, nama Abdul Rahman bin Abu Bakar, supaya bawa Aisyah pergi ke Tan'im untuk miqat ataupun niat ihram umrah. Dan Abdul Rahman bin Abu Bakar pun telah pergi ke Tan'im bawa Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah pun telah miqat dan kemudian pergi umrah. Dan Nabi pesan nanti jumpa Nabi di tempat yang Nabi bermalam, yang Nabi rehat tu, iaitu di tempat Khaif Bani Kinanah. Sebab itulah sekarang di Tan'im tu, masjid yang orang miqat tu dipanggil Masjid Aisyah. Sebab kerana di situ Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah niat ihram di situ. Baik. Sikit lagi
Sebelum kita selesai hari kita, kemudian kat mana tadi? Kemudian pada malam itu sebelum subuh, baginda telah pergi ke Mekah dan baginda telah lakukan tawaf wada'. Ini maksudnya 14 Zulhijjah. 14 Zulhijjah pagi, baginda telah lakukan tawaf wada', masuk subuh. Bila habis masuk subuh, baginda sallallahu alaihi wasallam pun telah solat subuh. Dan dalam solat subuh itu baginda telah baca surah At-Tur. Kemudian selepas sembahyang subuh, baginda sallallahu alaihi wasallam terus bergerak balik menuju mana? Balik ke Madinah. Dan bila baginda sallallahu alaihi wasallam balik ke Madinah, baginda telah balik ke Madinah dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke Madinah lebih kurang pada 23 Zulhijjah. Mana 14 Zulhijjah baginda bergerak, baginda sampai ke Madinah 23 Zulhijjah. Dalam perjalanan itu Rasulullah ada singgah 18 Zulhijjah, Rasulullah ada singgah satu tempat nama dia Ghadir Khum. Dan lepas itu 23 Zulhijjah baginda sallallahu alaihi wasallam pun sampai pulang ke Madinah. Dan kemudian lepas habis bulan Zulhijjah, masuk 1 Muharram. 1 Muharram, 11 Zulhijjah. Muharram, Safar. Akhir bulan Safar sama ada 28 atau 29 Safar, Nabi SAW mula sakit. Dan baginda sakit berterusan sampai 13 hari. Dan kemudian bila baginda sakit, akhirnya Nabi SAW wafat. Jadi bermula akhir Safar sampailah masuk Rabiul Awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Rabiul Awal, waktu duha, hari Isnin, tahun 11 Hijrah. Baginda SAW wafat. Baginda wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, waktu duha, hari Isnin, iaitu lebih kurang 2 bulan setengah selepas balik daripada haji. Jadi kali itu haji baginda SAW ini dipanggil haji wada' atau juga dipanggil haji wida', haji perpisahan, kerana lebih kurang 2 bulan lepas itu baginda SAW meninggalkan umat baginda SAW. Jadi kali itulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, para sahabat yang mana dapat ikut Nabi waktu tubuh haji lebih kurang 124,000, dan mereka itu semua digelar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Amat beruntung mereka kerana apa, dia dapat buat haji bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, itu saja sedikit sebanyak berkenaan dengan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja saya sampaikan walaupun mungkin agak panjang, tapi tuan-tuan dan puan paling kurang kita dapat gambaran bagaimana haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau tuan-tuan baca kitab fiqh, belajar fiqh berkenaan dengan haji, tuan-tuan akan dapati, akan diberitahu dalam kitab fiqh, buat macam ni afdal, yang ini afdal, walaupun boleh yang lain, tapi ini afdal, ini afdal, ini afdal, ini afdal. Kenapa semua diberitahu afdal? Ialah kerana ia bertepatan dengan apa yang Nabi buat. Jadi mana yang Nabi SAW buat, itu yang afdal. Tetapi tuan-tuan dan puan, sekarang ini kadang kalau tuan-tuan pergi ikut travel atau ikut tabah haji ke, mungkin haji yang dibuat tu tak ikut sebiji macam yang saya sampaikan itu. Tapi sah. Jangan gaduh dengan tabah haji pula. Ni tak sah, apa kata yang tak sah pula. Sah. Cuma ialah mungkin ada perkara sunnah itu tak dapat nak dibuat atas satu maslahat yang tertentu untuk juga jaga jemaah haji. Semoga apa yang disampaikan mudah-mudahan berkenaan dengan ibadah haji dan juga sirah haji ini kita dapat ambil iktibar dan juga kita dapat jadikan manfaat di dunia dan di akhirat. Dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita untuk pergi haji, pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan berulang kali, dan juga dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa dia, kita haji kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga siapa yang melakukan haji supaya Allah Ta'ala terima haji mereka, dan Allah jadikan haji mereka itu sebagai haji yang mana haji mabrur, yang mana balasannya ialah syurga. Dan juga Allah SWT terima semua amalan kita, dan Allah jadikan kita, Allah SWT beri kepada kita keberkatan dan kerahmatan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Maaf kuliah panjang sikit, makanya tajuk penting.